Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Orang cakap ta'assub ni dia tak faham apa perkataan ta'assub tu. Kita kadang-kadang kita nak sayang guru kita lebih-lebih, kita takut orang bilang ta'assub. Ta'assub tu apa tuan-tuan sekalian? Kita sebut sikit dahululah. Jadi jangan terlintas dalam hati kita, kita ni datang ni orang cap kita sebagai orang ta'assub Habaib ke, ta'assub Habib Hasan ke. Ta'assub tu apa makna ta'assub? Bagaimana Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus sebut dalam kitab Idahnya, yang nama ta'assub tu ialah apa tahu? Syuk sesama sendiri sahaja. Satu guru dengan beberapa orang muridnya. Guru ini tidak disayangi kecuali oleh muridnya saja. Hanya muridnya saja sayang dia dan dia sayang hanya muridnya saja. Gurunya tak disayang oleh guru-guru lain. Gurunya tak disupport oleh murid-murid lain. Dan muridnya pun tak sayang guru-guru lain. Muridnya pun tidak sayang kepada murid-murid orang lain. Hanya dia dengan dia, dia dengan dia, dengan dia. Betul pun betul, salah pun salah. Itu namanya ta'assub. Itu namanya ta'assub. Tetapi kalau dengan kita belajar dengan satu guru, kita dikenalkan dengan guru-guru lain. Kita disuruh sayangkan guru-guru lain. Kita disuruh hormati guru-guru lain. Dan guru kita tu disayang juga oleh grup-grup lain, oleh orang-orang lain. Itu bukan ta'assub, itu namanya mahabbah. Itu namanya mahabbah. Dan kalau kita ikut cakap dia, kita pegang, itu pun bukan namanya ta'assub. Itu namanya taat. Itu namanya taat. Yang ada orang kerana dia takut orang cap dia ta'assub saja, dia tahan tak nak rapat dengan guru dia. Tahan dia tak nak muliakan guru dia. Kerana orang-orang yang tak faham menggunakan perkataan ta'assub, main lepaskan dia. Dia ni ta'assub. Yang cakap ta'assub pun tak tahu apa makna ta'assub. Ta'assub tu maknanya syuk sesama sendiri saja. Ini guru dengan ini murid. Dia sayang dia, dia sayang dia. Dia support dia, dia support dia. Kalau kita belajar dengan guru kita, Masya Allah, kita disuruh hormatkan semua orang-orang alim. Daripada mufti-muftinya, daripada qadi-qadinya, daripada siapa-siapa pun kita disuruh sayangkan. Itu namanya bukan ta'assub, tuan-tuan sekalian. Itu namanya mahabbah, cinta namanya. Ya. Habib Hasan Syatiri ini, tuan-tuan sekalian, ya, kita biasa dengar. Rubat Tarim itu, dia sana ya, sekolah belajar di Hadramaut, dia tak macam budak-budak kita tau. Kadang-kadang budak-budak kita boleh keluar bebas-bebas jalan. Mereka tidak tahu. Jalan raya itu kecil aja depannya. Hanya kiranya berapa kaki saja depan gitu. Budak-budak tak boleh keluar sembarang. Sampai sekarang budak-budak Darul Mustafa tu dia tak boleh keluar sembarang. Dia nak keluar mesti kena minta izin, minta surat. Nak keluar sembarang jalan aja. Dengan jalan depan ini lagi besar lagi. Itu pun tak boleh sembarang. Tetapi masa zaman Habib Hasan Syatiri, Rubat Tarim tu tidak ada security guardnya. Cukup di CCTV oleh Habib Hasan sendiri. Kau keluarlah. Siapa berani keluar, pergilah mana. Keluar pun bukannya ada apa. Keliling tu orang jual kain. Kalau dekat Rubat Tarim tu, orang jual kain. Banyak-banyak orang jajanan. Telur rebus, kentang goreng, batatis. Itu apa tu namanya? Kentang yang French fries. Fries ya. Batatis tu. Cuma itu sahajalah, sikit-sikit ada telur rebus. Makan dengan lada serbuk gitu aja. Itu aja dia punya jajanan. Bukannya ada apa-apa pun. Bukannya ada apa-apa pun. Keluarlah. Tengok tak ada orang. Ada budak-budak baru tak tahu curi-curi keluar. Balik Habib Hasan dah tunggu depan pintu. Apa yang dibuatnya budak ni, kedai mana yang dia singgah, apa yang dia beli, berapa butir telur, berapa apa, semua ditanya Habib Hasan. Kau pergi kedai sekian, kau beli barang sekian, kau makan sekian. Mana dia tahu? Dia punya cakap tu macam seolah-olah dia duduk sebelah budak ni, dia nampak. Kau dah tak ada makanan lagi, tak cukup dalam rubat ini sampai kau nak pergi keluar. Sebab kita sebagai student tak boleh sembarang-sembarang, tak boleh makan, tak boleh nak semau-mau kita. Kena ikut sukatan dengan guru kita kasih apa, itulah kita makan. Lebih-lebih makan benak otak. Habib Hasan, terus dimarahnya bila begitu. Habib Hasan Syarif tak boleh keluar sembarang. Ada student duduk luar punya, gaduh dalam tempat rumahnya tu, gaduh, berpukul, dibuli kawannya tu, dipukul. Besok pagi ni dua-dua belum sempat keluar lagi, sebelum subuh lagi belum sempat keluar lagi rumah, belum sempat siapa nak ngadu siapa, belum sempat lagi. Awal mula ketuk pintu, buka pintu, Habib Hasan Syatiri dah tercegat. Kau bergaduh semalam, ya, kau pukul kawan kau, ya, kau begini. Masya Allah, dia punya CCTV tu cukup lah Habib Hasan ni. Begitu itu jam juga minta maaf. Habib tak ada minta maaf, kau dah dilanggar undang-undang, terus potong visa, hantar balik. Itu jam juga. Subhanallah, zaman dia tu dia punya kasyaf ni Habib Hasan Syatiri ni, subhanallah. Tengah kuliah begini tuan-tuan sekalian, dengan kipas dia duduk. Ini kita dengar daripada kawan-kawan kita yang mengalami sendiri perkara ini semua, ya.
kipas dia duduk. Tengok murid-murid dia, budak-budak bujang, panggil. Mari sini kau buat tak senonoh je dalam bilik air tadi ya. Kau ingat Tuhan tak nampak kau bikin benda bukan benda tidak. Sekarang muka kau dah tak wajah kau lagi, ditutup di balik kipas begini. Aku tak boleh tertengok muka kau, bukan muka kau dah bukan wajah kau lagi. Kau tobat pada Allah Taala dan jangan kau ulang lagi. Begitu macam punya guru berani ke nak buat langgar undang-undang. Allah, Habib Hasan Syatiri ya. Begitu dia punya kasyaf dia tu, subhanallah, sangat-sangat Habib Hasan Syatiri. Kota Tarim Hadramaut. Dia bukan boleh orang perempuan nak dah jalan-jalan sembarang-sembarang begitu gini ya. Gini perempuan-perempuan kita kat sini pun begini. Saya tanya tu pada habaib. Saya kalau kat sana kalau sekali orang minta ceramah orang-orang Melayu kita lah ya. Nanti kita tanya, kita kalau ceramah seorang je tau. Kalau tak ada orang kita di balik takbir lah kita cakap. Selasannya ada 1 orang ke, 10 orang ke, 100 orang ke, dia tidur pun kita tak tahu. Dia masuk pintu lain kita tak nampak. Kadang-kadang habaib datang sini kita tanya, Habib kat sini nak tak kita pasang takbir begitu ke? Kadang-kadang bila kita minta cakap, aku nak cakap khas perempuan. Ni habaib ni. Aku nak cakap khas kat majlis perempuan, nak bicara tentang hal perempuan. Kita tanya, nak tak Habib kita pasang skrin? Jadi kau tak usah, di negeri kau jangan. Jadi negeri kita ni arosah daripada habaib ya. Cuma dia bilang negeri kau jangan. Kalau kau bikin tutup begitu orang tak datang. Nanti dia di balik tabir dia berbual, dia tidur ke dia macam mana, dia tak konsentrasi. Biar dia konsentrasi. Kita jaga yang orang ni tak nampak belakang. Kita saja yang ceramah, jangan kau tengok muka satu-satu dia bilang ya. Jangan tengok muka satu-satu Habib Hasan Syatiri, masya-Allah, dia punya kasyaf dia tu, ada satu orang pemimpin di salah sebuah negeri nak datang ziarah Kota Tarim. Habib Hasan tanya, dia ni biasa datang dengan bawa isteri dia tidak? Panggil budak student daripada negeri itu. Dia ni datang biasa dengan isteri dia tak? Mesti isteri dia mengiringi dia. Isteri dia tu bertudung ke tidak? Paling-paling tidak bertudung lah. Tak bertudung, tak boleh masuk. Itu aja. Macam mana ni nak bilang nak suruh budak-budak student ini akan jadi wakil dengan orang kedutaan. Nak kasih boleh masuk atau tak boleh masuk? Tak boleh masuk Habib Hasan. Macam mana nak bilang tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Allah punya kuasa. Habib Hasan bilang tak boleh masuk. Ini bukan musim hujan, bukan musim apa. Tiba-tiba turun hujan selebat-lebat. Ini orang dah flight ni dari Sana'a. Dari Sana'a dah flight, dah turun di Seun. Dari Seun tinggal naik kenderaan nak masuk. Begitu Habib Hasan tak kasih, begitu orang turun Seun, hujan selebat-lebatnya. Seun tu kalau daripada Seun nak masuk Tarim tuan-tuan sekalian, hujan setengah jam aja banjir. Hujan setengah jam tu aja banjir dekat Maseleh tu. Itu banjir air. Dan kalau banjir tu banjir Temenung. Lama sekali ya, banjir Temenung. Begitu sekali Habib Hasan bilang tak boleh masuk. Budak ni dah macam mana nak bilang boleh ke tak boleh. Tiba-tiba turun saja airport Seun, hujan lebat. Nak jalan kereta tak boleh masuk. Jadi terpaksa askar hantar helikopter. Jadi fulan ini pemimpin negara ini datang masuk hanya dia saja dengan beberapa orang saja. Jadi isteri dia tak boleh masuk sebab bahaya banjir lah apa semua begitu gini. Jadi takdirnya Habib Hasan bilang tidak, banjir, hujan turun tuan-tuan sekalian. Kalau kita dengar wali-wali dia begitu doa hujan turun, ini dia tak ada doakan pun, dia cuma bilang tak boleh masuk. Allah hantar tentera dia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Siapa sakiti wali aku, Allah isytihar perang. Ini Allah tak isytihar perang, sebab Allah Taala hantar Allah punya tentera untuk menghalang. Kenapa? Wali ini tak suka. Wali ini tak suka, tak boleh masuk. Banjir terus. Kereta tak boleh lalu. Helikopter hantar. Jadi orang ni datanglah dia sendiri dengan beberapa orang saja masuk. Kota Tarim ziarah, rubat ziarah apa semua. Isteri dia tak dapat masuk. Pasal isteri dia tak pakai tudung. Isteri dia tak pakai tudung. Habib Hasan, kalau saya sebut, tuan-tuan rasa tahulah negeri mana punya orang ni. Begitu dia. Isteri dia tak pakai tudung. Habib Hasan bilang tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Betul-betul punya tak boleh masuk. Satu word aja daripada dia. Habib Hasan Syatiri. Ada satu budak Indonesia belajar di Sana'a. Kemudian ada wakil orang besar datang daripada Indonesia bawa ke Rubat Tarim. Habib Hasan tengok ini budak. Oh, dia hadas besar tapi dia boleh masuk sini. Macam mana dia boleh kesan itu? Panggil ini masjid. Kalau hadas besar jangan gitu. Ada satu student lagi. Habib Hasan tengok dia ni student dia. Hadas besar tapi macam dia boleh kesan orang ni hadas besar tak hadas besar. Ini hadas besar. Oh, Habib Hasan panggil dia. Lain kali kalau engkau nak mandi hadas besar, kau buang air kecil dulu. Itu istibraknya daripada mani. Engkau dah mandi baru kau buang air kecil. Jadi mani kau keluar ikut balik semula. Mandi kau jadi batal. Budak ni Masya Allah, Habib Hasan aku punya mandi macam mana pun dia tahu.
Cara aku mandi macam mana pun dia tahu. Dia terus diajarkan fiqh. Kali kalau mandi jangan lupa buang air kecil dahulu. Subhanallah, Habib Hasan Syatiri ya. Habib Hasan Syatiri. Seorang sahabat saya, orang Singapura, kerja delivery saja. Kerja delivery. Dia cerita saya mengalami sendiri dengan Habib Hasan. Dia datang Singapura rumah Habib Said Ali Ridha Segaf. Ya. Sembahyang subuh, Habib Hasan jadi imam. Dah habis sembahyang, itu jam Habib kalau datang bukan macam sekarang orang datang rasing-rasing. Itu jam hanya bawa pergi rumah orang tertentu, sikit-sikit aja orang dapat tengok. Dulu bebas kita kalau dapat jumpa mereka. Sekarang orang dah rasing tengok dari jauh pun susah. Habib Hasan Syatiri dia bilang habis sembahyang, salam semua. Ini kita cakap Habib Hasan begini tuan-tuan sekalian. Dia jenis wali yang boleh x-ray, boleh scan, boleh laser terus. Jadi cair orang punya sakit-sakit terus boleh laser. Dan sekarang ni kita boleh, kalau kita jumpa dia bagus. Kita jumpa dia biar dia scan kita, dia x-ray kita, dia laser kita. Habis kita tak jumpa. Malam ini tuan-tuan sekalian datang dengan niat aku bawa dada aku yang kotor ini. Aku bawa rekod aku yang tak bersih ini. Aku bawa sifat aku yang jelek ini. Biar Habib Hasan Syatiri yang hadir pada malam ini pandang kita, nazrah kita dan dia lasernya kita biar kita bersih. Kita dah tak boleh pandang dia lagi. Dia masih boleh pandang kita. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka busyra, karamah-karamah dari dunia sampai akhirat. Sampai sekarang pun karamah dia masih ada lagi tuan-tuan sekalian. Dan arwah pada salihin bebas dia nak ke mana-mana, dia boleh nak ziarah ke mana-mana. Saya ingat masa saya bikin Hall Habib Noh Singapura dulu di Kota Tarim kita bikin, Habib Ali Masyur muftinya dia tanya. Bilang kita bikin serentak dengan yang di Singapura. Habib Masyur tanya, yang nama Hall Habib Noh di mana? Di Singapura ke yang di sini? Kemudian dia tanya, Habib Nohnya di mana? Habib Nohnya tak di Singapura, Habib Nohnya tak di sini. Habib Noh di alam barzah. Dan alam barzah tu mencakupi mana-mana luas. Dia nak datang ziarah pun bumi kita kecil berbanding dengan alam barzah. Aku boleh bilang kau Habib Noh ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Jadi Allah dengan kita berpandu dengan alim ulama punya cakap, yakinlah Habib Hasan ada. Jadi kita salah satu kita datang pada malam ini, kita nak dinazrah oleh Habib Hasan Syatiri. Kalaulah Habib Hasan datang pada malam ini, dapatlah mudah-mudahan dinazrah pada kita, dia pandang kepada kita bagaimana dia pernah nazrah pada murid-murid yang dahulu dan dia betulkan akhlak-akhlak muridnya semua itu. Dan wali-wali ini dia kalau nazrah orang, dia nampak apa-apa benda yang disebut tu bukan sengaja nak mengaibkan, bukan nak jatuhkan, tapi nak membetulkan. Itu niatnya. Tidaklah wali-wali itu nak memalukan orang ke menghinakan orang, jauh sekali. Nak membetulkan. Kita haraplah kalaulah hadirlah Habib Hasan di sekalangan kita pada malam ini daripada alam sebelah sana. Mudah-mudahan kita dinazrah olehnya. Setiap daripada kita balik dapat anugerah berubah hati kita, berubah sikap kita. Kawan kita tadi di Singapura bilang dah lepas ambil sembahyang disalam sampai giliran dia Habib Hasan bilang kau tunggu sekejap, Allah berdeburnya dia. Ini budak Singapura. Budak Singapura. Dah habis semua, panggillah Habib Hasan Al-Attas, Imam Masjid Ba'alawi. Hasan, kau terjemahkan dengan dia. Bilang dia, kau kalau dah bangun pagi, kau punya alarm clock bunyi, kau bangkitlah. Terus kau snoozing tu, mesti kau punya subuh terlajak. Allah, budak ni bilang mana Habib Hasan yang aku tahu. Tak tahu gitu kecuali tidur satu bilik dengan dia. Allah, mana dia tahu. Ya Allah, dia punya pandang muka kita, dia tahu kita punya alarm clock bunyi pun dia tahu. Allah, daripada itu anak tobat, anak tak berani nak sembahyang lambat lagi. Subhanallah, anak punya alarm clock bunyi, anak terus bangun. Dia bilang, subhanallah, untung tak dapat wali-wali gitu tuan-tuan sekalian. Untung dapat wali-wali yang boleh pandang begitu. Gitu pun Habib Hasan Syatiri tuan-tuan sekalian. Ulama-ulama Tarim ni punya prinsip, tidaklah satu orang dibilang alim kecuali dia dapat lahirkan murid yang lebih gemilang daripada dia. Itu baru tu. Sebab itu mereka usaha, tidak ada kenal pada mereka itu dengki ke, hasad ke, ataupun cemburu ke, khususnya pada murid-murid mereka. Tiada begitu sifat mereka ya. Di antara murid yang kita tengok cemerlang Habib Hasan yang sekarang inilah siapa? Habib Omar bin Hafiz tu muridnya. Habib Omar nak bikin Darul Mustafa, Habib Hasan mula-mula tak beri, tak izin. Dia punya tak beri itu bukan tak beri tegah, tapi dia punya tak beri itu tak beri takdib. Dia latih sampai satu hari dia bilang ya boleh, dan dia yang resmikan Darul Mustafa itu. Masya-Allah. Dan tawaduknya Habib Hasan Syatiri ini, masya-Allah,
Kita selalu dengar daripada Habib Tarim ya. Habib Omar ni sejak kita kan tengok Habib Omar kan lain PC-nya dengan pada Habib kita kan. Cara dia, apa pakaian dia pun lain sikit daripada Habib Salim kita apa semua. Maka Habib Omar baru balik semula ke Tarim, maka ditanya orang Habib Hasan, Omar bin Hafiz ni kita tengok ada lain sikit begini. Habib Hasan tak kasih sebut. Dia bilang Habib Hasan tahu murid dia tu macam mana kadarnya ya. Kau jangan sebut Omar tu begini kadarnya. Dia ada tugasan dia begini. Masya-Allah, dia punya apa mengiktiraf akan murid dia itu. Dan berbagai-bagailah kita dengar cerita yang disebutkan Habib Hasan Syatili mengenai Habib Omar Al-Hafiz kita, Habib Omar bin Hafiz kita ya. Sampaikan begitu semua, dan Habib Omar naik semua ni dengan berkat doa guru-guru dia, dengan berkat bimbingan guru-guru dia semua itu ya. Subhanallah ya. Jadi kalau kita bilang kalau apa setengah-setengah budak-budak kita tahu, kita ikut emosi kita. Dia suka banding-banding Habib Omar, Habib Salim, Habib Omar, Habib Hasan, Gurun Tarim, Darul Mustafa. Kita bilang kau jangan banding. Kalau kau bilang Darul Mustafa handal sekalipun, Habib Omar tetap dia murid Habib Hasan. Tetap dia kira produk of Rubat Tarim. Dia bukan saingan Rubat Tarim. Setiap daripada kamu patut bikin macam itu. Menunjukkan kalau kamu dah belajar dengan guru kamu pun adakan madrasah yang seperti itu. Jadi tak boleh nak dibanding. Kadang orang tanya, macam mana lagi bagus? Ini saya bilang tidak ada banding. Kerana apa? Kalau kau bilang cemerlang sekalipun, tetap itu adalah hasilnya Rubat Tarim. Hasilnya asuhan Habib Hasan Syatili ya. Bahkan Habib Hasan Syatili ni tuan-tuan sekalian, pernah satu hari Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid ni adalah menantu kepada Habib Sa'ad Al-Idrus. Habib Sa'ad Al-Idrus ni imam Masjid Segaf. Ya, Habib yang tulis kitab Niat. Tu. Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid ini buta matanya, kemudian masih tu jam dia masih tak buta betul itu. Dia datang pagi Rubat Tarim. Habib Hasan saya panggil. Muhammad, beritahu mereka apa kau nampak dalam mimpi semalam. Mimpi orang pun dia tahu. Adalah mengenai perkaranya. Jangan malu, tak apa, kasih tahu. Aku nampak begini. Habib Muhammad ni nampak seorang punya makam naik. Dan dalam mimpi tu dia nampak bahawasanya orang tu punya makam sangat tinggi. Jadi dia tak naklah sebutkan depan sini, nanti apa macam dia mengatakan apa tentang Habib Hasan. Habib Hasan cakap begini. Okeylah, terus terang cakaplah Habib Muhammad ni mimpi Habib Omar bin Hafiz. Tu Habib Omar masih budak lagi, masih belum apa-apalah kita bilang dah naik begini, tinggi begini. Habib Muhammad bin Ali bilang, kau mimpi apa Habib? Jangan pura-pura. Tentang mimpi yang kau nampak semalam, ceritakan kami. Aku nampak Omar bin Hafiz naik satu tangga, kemudian naik lagi, kemudian tinggi, dan kemudian naik tinggi, aku tak nampak dia naik sampai ke mana lagi. Biasanya bilang, kau nak tahu, itulah martabat dia. Dia bukan bangga, dia suka dia murid dia dapat makam yang begitu. Suka dia begitu ya. Besar hati dia. Kalau kita bilang, alang ada tak ada apa pun, dulu alik betul pun aku yang ajar. Kalau kita ya, dia bukan begitu. Dia gembira, dia suruh orang cerita lagi. Dia nak tahu Habib Muhammad bin Ali ni mimpi gini, tak usah simpan-simpan, cerita dengan orang, masyurkan cerita ini. Allah, biar orang tahu macam mana, jadi orang tak umpat. Sebut tentang umpat, saya ingat kita hadir haul Habib Amdillah Jufri di Singapura, haul ketiga, Habib Salim Syatili datang. Habib Salim Syatili sebut tentang abang dia Habib Hasan. Habib Hasan selalu bilang, hati-hati dalam kalau nak memuji satu orang alim. Dia bilang, dalam kita nak memuji satu orang alim, jangan sampai kau punya puji satu orang alim menjadi satu umpat bagi orang alim lain. Kau puji alim fulan begini, kau puji depan satu orang alim lain dengan maksudmu biar kau ingat kau orang alim, kau tak ada apa benda lah. Ini begini. Dengan kau angkat dia, secara tak langsung kau sedang merendahkan lain. Dia bilang, hati-hati kalau kau nak puji satu orang alim lain, jangan sampai itu namanya umpat yang tersembunyi. Umpat sembunyi. Orang lain semua tak tahu. Orang lain ingatkan kita pujilah orang alim ini, pujilah orang alim ini. Tetapi pada hakikatnya kita nak merendahkan orang alim lain. Subhanallah, halus dia punya perkara hati itu halus sampai dalam kita puji orang alim lain pun dia bilang maka Habib Hasan nak sebut dalam hal tu, dia nak sebutlah tentang begini, tentang orang alim ni, tentang Habib Abdillah apa-apa begini semua yang dia tahu. Dia bilang, sebelum aku cakap, aku teringat pesan abang aku Habib Hasan Syatili. Kalau kau nak puji satu orang alim,
Di majlis-majlis orang alim, kau hati-hati. Kau hati-hati, ya. Kenapa? Takut dengan kau memuji dia, kau terkeji yang lain tanpa kau sedar. Sampai begitu cermat sekali, ya. Kita pernah dengar ulama mengatakannya, Habib Umar sebut tukil kalam dia. Kenapa ulama-ulama yang macam ulama-ulama salaf ni dan yang seumpama mereka, kalau cakap mereka begitu didengar orang. Apa mereka punya cakap, orang dengar. Apa dia punya cakap, terkesan kepada orang, ya. Ini semua menjadi panduan lah bagi kita. Kalau kita nak apa yang kita terapkan pada anak-anak murid kita, mereka laksanakan, mereka pegang dengan baik, mereka hayati, hasilkan apa alim-alim ulama yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya orang kepada satu orang alim, kenapa ulama-ulama salaf tu begitu berkesan cakapannya? Dia bilang kerana mereka tu 3 perkara pegangannya. Tidak dipesankan kepada orang, tidak diajarkan orang, kecuali yang ditunjukkan ialah keagungan Islam. Tuan-tuan puasa, tuan-tuan sedekah, Allah berikan pahala sekian. Tuan-tuan begini, tengok kemurnian agama kita. Dengan agama kita, kita puasa, kita sihat. Dia sebutkan semua tu demi, dengan ibadat tu adalah menunjukkan keagungan Islam. Tuan-tuan jangan lupa baca Yasin. Allah Ta'ala kabulkan begini semua. Tengok Allah Ta'ala beri keringanan bagi kita. Allah beri anugerah bagi kita. Tak diajarkan kita semua kecuali itu dengan niat mengagungkan Islam, membesarkan Allah Ta'ala, sebut kemurahan Allah Ta'ala, pahala janji oleh Allah Ta'ala. Dan dia buat tu dengan hati concern, prihatin terhadap orang yang cakap. Kesian tak tahu, kesian tak faham, kesian mungkin lupa, kesian mungkin tak ingat, kesian mungkin tergoda. Maka cakap tu dengan apa, rasa ihsan dengan orang lain. Dan dia cakap tu sedikit pun tak ada dengan kepentingan diri sendiri. Tanpa orang bilang, wah ustaz ini bijak, wah ustaz ini rajin, wah ustaz ini begini, ustaz ini begini. Sedikit tak ada kepentingan diri sendiri. Tidak ada cakap kecuali kerana mengagungkan Islam. Tidak ada cakap kecuali kerana prihatin dia terhadap umat. Dan tidak ada pun sedikit dengan untuk kepentingan diri dia sendiri. Sebab itu maka cakap dia tu begitu diterima orang, begitu dipakai orang, ulama-ulama, ya. Dan disebut orang juga. Dia sebut dia, minta maaf lah. Ini sekarang kita boleh tengoklah contoh, ya. Alim-alim ulama. Kenapa alim-alim ulama Hadramut ini, ya, para ulama Hadarim ini begitu diterima orang sekali. Begitu diterima orang sekali, bahkan disanjung dan dimuliakan orang sekali. Ini bukan pada zaman kita sekarang lah, ya. Orang bilang orang sekarang ni trend, orang tergila-gilakan habaib. Habaib kau datang, orang bukan main sambut lah, bukan main lah apa semua. Bukan dari sekarang dan bukan setakat kita saja, ya. Di zaman Imam Ibn Hajar di Mekah tu, lebih kurang 500 tahun yang lalu, di kota Mekah tu, Imam Ibn Hajar ni apa kurangnya dengan ilmunya, kitab tuhfahnya, dengan Imam Ibn Hajar ini dengan wali dan karamahnya. Beliau ditanya, dia kalau musim haji tu di Mekah tu datang ulama-ulama semua. Ulama daripada negeri sekian, ulama daripada benua sekian, ulama sekian. Ada juga ulama-ulama Hadarim ini, ulama Hadramut. Tapi kalau datang ulama Hadramut, dia punya pesen paling tak segap. Dengan kain tekad dia, dengan serban dan syal dia, dalam pakaian mereka paling nampak tak segap, tawaduk sekali lah. Pakaian dia tak serlah lah, senang cakap. Pakaian dia paling tak serlah. Tetapi kalau mereka datang, begitu semua orang menyambut, lebih special daripada yang lain-lain itu tak datang tadi. Sampai yang lain-lain datang tadi pun sambut mereka juga begitu juga. Allah. Kemudian kalau duduk dalam majlis sidang ulama, mereka paling tak bercakap. Mereka paling tak bercakap, paling tak kemukakan pandangan. Tetapi kalau orang ada apa perselisihan pahaman ke, ada khilaf itu dan ini semua, apabila dirujuk cakap mereka terus muktamad. Semua boleh accept, semua boleh terima. Jadi orang tanya Imam Ibn Hajar, apa ya yang buat ulama Hadramut ini begitu dapat keistimewaan, begitu perhatian orang kepada mereka, dan sampai mereka kalau apa cakap semua ini. Dan ini di kalangan siapa? Di kalangan ulama-ulama atau di kalangan ulama-ulama. Mereka tengok kenapa ulama-ulama Hadarim ini begitu diketengahkan orang. Kata Imam Ibn Hajar, kerana mereka adalah ulama-ulama yang benar-benar mengamalkan ilmu mereka.
Dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, masuk toilet kaki kiri lah, tengok cermin ada doanya lah, bangun tidur pukul berapa lah, daripada sekecil-kecilnya sampai ke sebesar-besarnya. Mereka ulama yang benar-benar amalkan ilmu. Sebab tu ilmu hidup pada diri mereka, dan mereka tu diagungkan lantaran keagungan ilmu. Amma kita setakat ada belajar ilmu, tapi manalah kita amalkan macam mereka. Imam Ibn Hajar cakap begitu. Imam Ibn Hajar begitu. Itulah perbezaan ulama-ulama hadarim dengan kita. Jadi sampai sekarang kita lihat, walaupun kita tak himpun di kalangan ulama-ulama lah, apalagi macam kita kata tadi, persidangan ulama-ulama apa antara bangsa pun kita, tapi kita boleh tengok macam mana ulama-ulama hadarim ini, pada habaib ini, begitu diterima orang, begitu cakapan mereka tu terkesan pada hati orang, ya. Subhanallah. Tapi mereka dari zaman dahulu juga sudah banyak yang musuh mereka pun banyak juga, yang nak menjatuhkan mereka pun banyak juga, ya. Yang memusuhi mereka juga banyak juga semua. Hatta daripada zaman Imam Ghazali sekalipun, ya. Tetapi Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, yang nama permata walau kau masukkan dalam lumpur sekalipun, cahayanya tetap naik juga. Begitulah ulama-ulama Hadramut, tuan-tuan sekalian. Dan alhamdulillah, rantau Melayu kita dapat Islam seoriginal-originalnya, iaitu daripada mereka. Dan sampai hari ini lagi, alhamdulillah, ulama-ulama ini dan murid-muridnya masih lagi bersama dengan kita untuk membimbing kita, untuk menjaga keislaman kita, memelihara akidah kita. Begitulah tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita hadir majlis haul pada malam ini, mengingatkan Habib Hasan Syatiri, mengingatkan beliau macam mana, dan begitulah ulama-ulama yang ada. Habib Hasan Syatiri pernah satu hari dia repair Rubat Tarim. Dia repair Rubat Tarim, termasuk yang dia repair tu rumah Habib Jaafar. Rumah Habib Jaafar kat tepi situ. Dia repair. Keluarga Habib Jaafar ini sama keluarga Habib Salim Syatiri, dia kalau bilang ini dia punya, dia kalau bilang ini dia punya. Kalau Habib Jaafar bilang rumah dia tu pun bukan dia punya, sekolah punya, daripada Habib Abdullah Syatiri punya. Habib Hasan kalau bilang itu rumah Habib Jaafar punya, dia bilang dia punya, dia bilang dia punya, dia bilang dia punya, dia punya. Maka Habib Abdullah Habib Hasan Syatiri repair Rubat Tarim, dia besarkan sikit, termasuk ruang tu kawasan rumah Habib Jaafar. Dah tanya kepada dia siapa, Habib Ahmad Maula, Habib Ahmad Abdul Maula bin Tahir. Sampai sekarang masih ada, umur dah 90 lebih, buta matanya. Duduk dekat dengan rumah saya sebelah sikit, dekat Zambal, depan Zambal rumahnya, Habib Ahmad Maula. Habib Ahmad Maula tanya sama Habib Hasan Syatiri, sebab kat Tarim ni tak boleh bikin sembarang tau. Diorang tak boleh bikin apa-apa ikut suka dia tau. Mesti dia tanya, dia question oleh ulama-ulama yang ada authority. Ulama-ulama ada authority tanya. Hatta diorang nak lantik munsib pun tak boleh suka-suka, tak boleh anak yang sulung aku meninggal, anak aku jadi munsib ganti. Tak boleh, dia ada board of habaib yang pilih. Layak, naik anak kau. Tak layak, orang lain naik. Begitu, sampai begitu, ya. Al-Haddad, kalau dia meninggal tak mesti anak dia ganti. Board pada habaib bilang, anak kau boleh ganti ke? Tak boleh ganti. Begitu, ya. Al-Attas, kalau meninggal pun begitu. Tidak dia boleh pilih, anak dia boleh naik. Begitu, semua pilih begitu. Jadi Habib Hasan sudah bikin renovasi Rubat Tarim, sampai di antaranya yang termasuklah rumah Habib Jaafar semua bikin. Habib Ahmad Maula tanya, Hasan Syatiri, kenapa kau bikin begini? Habib Hasan diam, sebab Habib Ahmad Maula ni senior, tua lagi, ya. Hasan, kenapa begini? Maka apa Habib Hasan bilang? Sebetulnya Habib Ahmad Maula, aku dah dapat kebenaran daripada salaf kami. Oh, dia dah meeting dengan pada salaf. Kalau salaf tu termasuklah Habib Ali Habsyi, Imam Haddad, semua tu, dia dah rujuk kepada salaf dan salaf approve. Dia nak repair saja pun tak ada sembarang repair tau. Kena dapat approval daripada board yang sudah di Zambal sana pun. Aku dah dapat approval daripada pada salaf kita. Habib Ahmad Maula, oh kalau gitu okeylah. Tapi mereka tak ada bilang aku pun. Maknanya apa tahu? Ini dua-dua selalu konsult pada salaf. Ini dua selalu meeting dengan pada salaf. Habib Hasan pun bikin apa? Dia konsult salaf, kasih approval. Habib Ahmad Maula pun selalu meeting dengan salaf. Sampai dia kalau ada khabar apa-apa, dia diberitahu. Apa khabar apa-apa, dia beritahu. Masya Allah, itu orang ulama-ulama Tarim, tuan-tuan sekalian. Mereka sangat kuat akan kerohanian mereka, ya. Jadi dari cerita ni kita bilang maknanya Habib Hasan tu dia tak bikin apa kecuali dia dah dapat approval daripada pada salafnya. Pada salafnya itu yang sudah kembali ke rahmatullah. Dan Habib Ahmad Maula pun selalu meeting dengan pada salaf.
Cuma berita khabar ni tak sampai. Apabila dia dengar biasa dah dapat green light, okeylah. Maknanya kau bikin ada dengan green light pada salaf. Sampai begitu ya. Allah, begitu ya. Baik tuan-tuan sekalian, kita hadir pada malam ini semua sebagai satu contoh juga ya. Sebagai satu contoh ya. Kenapa hal-hal ini diadakan ya? Hal-hal ini kalau zaman kita sekarang ni diadakan, kita lihat ya. Subhanallah, nombor satu, bukan kita yang adakan, Allah yang menggerakkan untuk dia diadakan. Kenapa pula belakangan ini banyak majlis-majlis hall di sana sini, di sana sini. Imam Haddad aja sampai ada di sana di sini. Hall apa? Hall Habib Ali bin Jaafar kita, hall macam-macam hall, besar-besar punya hall punya ada. Kita tengok di akhir-akhir zaman ini adalah sebagai reintroduction, pengenalan semula bagi pada wali-wali. Sebab kita dah sampai zaman akhir tuan-tuan sekalian. Zaman akhir sekali. Zaman Dajjal dah nak keluar, zaman Mahdi pun dah nak keluar. Mana keluar dulu? Dajjal ke Mahdi? Mahdi keluar dulu, kemudian Dajjal. Mahdi dah tentu dia wali Allah. Dajjal musuh Allah. Tetapi Dajjal ada benda yang pelik-pelik, yang aneh-aneh. Bahkan sampai orang ikut Mahdi pun terpesona dengan Dajjal. Dia ada benda yang pelik-pelik, yang aneh-aneh. Dan orang yang ikut Mahdi pun akan terpesong, akan ikut Dajjal. Subhanallah. Tidak akan lari daripada Mahdi yang betul-betul kenal pada wali-wali Allah. Orang betul-betul tahu wali Allah, dia akan tahu yang Dajjal punya benda yang pelik-pelik, yang aneh-aneh, yang nampak macam istimewa. Itu bukan karamah. Kerana yang aku nampaknya, kerana engkau adalah bukan seorang wali Allah. Mana kau tahu? So, aku dah kenal yang nama wali Allah macam mana. Aku dah tahu yang nama wali Allah macam mana. Macam mana kita tahu? Salah satunya hadir majlis hall ini. Kita bukannya belajar. Wali-wali sikapnya begini. Wali-wali akhlaknya begini. Wali-wali tidak begini. Kita bukannya belajar. Ada orang memang belajar tentang hal-hal pada wali-wali. Mereka tahu satu persatu. Kalau kita tak tak adanya dengan hadir majlis hall gini, kita dapat tahu yang nama wali begini, akhlak wali begini, tingkah laku wali begini, ilmu wali begini. Jadi kalau kita tengok yang ada PL dia, sikap dia tu bercanggah dengan Habib Hasan Syatiri, kita bilang itu susah aku nak bilang dia wali. Kalau kita tengok yang apa orang bilang ini wali, ini benda-benda pelik ada berlaku kepada dia. Kalau tengok macam mana syariatnya, kita tengok Habib Hasan tadi macam mana pegangannya. Mesti dengan pegang syariat, tak ada lari. Tidak adalah orang melihat sekarang ini dah zaman akhir macam-macam pelik keluar tuan-tuan sekalian. Macam-macam pelik keluar. Orang boleh nampak Habib Ali menjelma depan dia. Macam-macam orang kasih tahu khabar kita tahu. Rasulullah pun mereka bilang, tak siapa-siapalah. Dia bilang Rasulullah menjelma depan ana. Syadiyah qadha, astagfirullah. Semua tu tak boleh dibuat main je, tak boleh dibuat main je. Allah. Jadi ada apa ana dibilang bahawasanya analah orang pilihan. Astagfirullahalazim. Engkau orang pilihan Allah. Dianya tak pernah yaqadhah belakang imam masjid. Paling tidak kau kena yaqadhah belakang imam masjid, kau kena yaqadhah depan guru surau, guru madrasah. Kau tak pernah yaqadhahkan diri kau depan ustaz, kau tak pernah yaqadhah diri kau depan masjid. Kita tahu kau nak Rasulullah yaqadhah depan kau. Alamak. Ketak ke pelik tu namanya. Apa? Dia keliru. Tapi kalau kita tahu, sebab itu kata Habib Umar bin Nafis, kalau orang bilang fulan itu wali. Kau tengok pada dia ada perkara yang mencari bagi syariat, potong nama dia sudah. Cari guru tak mesti yang ada pelik-pelik dari sudut apa benda pelik, benda yang menyalahi syariat. Jangan tak mesti ada yang ada pelik apa mencari bagi adat. Asalkan tidak ada yang mencari bagi syariat. Tidak setinggi-tinggi wali sudah sampai hakikat, sudah sampai makrifat, sampai Allah Ta'ala buka kepada dia kasyaf pun, semua tak tinggal syariat tuan-tuan sekalian. Dan semuanya tawaduk belaka. Semuanya ikhlas belaka. Tidak ada yang menunjukkan karamah dia. Tidak ada yang nak bertayang-tayang. Tidak ada yang meninggalkan syariat. Jadi dengan kita hadir hall ni, kita tahu yang nama wali pegang syariat. Yang nama wali penting. Yang nama wali pentingkan agama. Yang nama wali bimbing umatnya. Bimbing anak muridnya. Dan bimbing yang sekitarannya. Yang nama wali dia selepas dia wafat pun anak muridnya punya anak murid boleh menghasilkan orang-orang baik. Itu namanya wali Allah. Jadi bukan siapa-siapa saja mengaku itu saja kita bilang wali. Masing-masing ada dapat mimpi itu, mimpi ini saja wali. Bukan. Kalau kita tak tahu ilmu wali ni susah. Nanti yang bukan-bukan yang selagi-selagan dia bilang ada pelik saja kita bilang wali. Orang gila pun kita bilang wali.
Kan wali semua gila. Wali bukan gila. Wali majzub, wali majzub. Tidak. Tidak. Wali tak akan semua wali begitu punya fi'il. Guru sekumpul, Guru Zaini Banjar bilang, lantaran wali-wali yang begini, banyak orang-orang alim, tuan-tuan guru dipalsukan. Dia bilang, oh, anak dapat isyarat fulan itu tak betul. Fulan itu, wah, orang tinggalkan gurunya ikut dia. Tinggalkan gurunya. Tak ubah orang tinggalkan Mahdi ikut dia. Ikut Dajjal. Sama, patternnya sama. Tinggalkan Mahdi ikut Dajjal. Lantaran orang yang begini-begini, dia keluarkan anak dapat isyarat bahawasanya fulan itu bukan guru yang betul. Muridnya tinggalkan gurunya. Ikut dia yang bukan-bukan. Pasal orang sangka dia wali sebab dia ada benda pelik-pelik. Bukan begitu tuan-tuan sekalian. Makin kalau kita belajar dengan seorang wali, makin disuruh kita pegang dengan guru kita lagi. Makin disuruh dapat dengan guru kita lagi. Disuruh kita muliakan guru kita lagi. Tak kasih kita lepas dengan guru kita lagi. Itu kalau kita belajar betul-betul dengan seorang yang nama wali Allah. Orang kalau tak faham wali susah. Nanti yang selagi selagan pun nampak depan dia pelik pun dia bilang wali. Ataupun kalau dia tak belajar tentang wali, dia tak ada hati, tak cinta sama wali, nanti yang real, yang betul punya pun dinafikan. Ini bukan wali, ini bukan wali, ini tidak wali. Kenapa? Tak menepati cita rasa dia. Allah, tak menepati cita rasa dia. Dah jadi macam orang Bani Israel, tak terima Nabi dan Rasul kerana tak menepati cita rasa dia. Allah, semuanya tu. Jadi zaman kita dah sampai semakin akhir ni, semuanya majlis-majlis hall ini adalah merupakan bantuan-bantuan Allah. Pra-Mahdi punya zaman. Mana kita kenal Mahdi? Kita tahu tak Mahdi? Kan orang sekarang sebut tentang Imam Mahdi. Kita kenal tak kalau Mahdi keluar lah sekarang? Kita tahu tak dia Mahdi tak Mahdi? Kan pasti ada yang bawa dia, ada penyokong dia, ada ikut dia. Macam mana kita nak kenal orang itu? Mesti ada lapis-lapisnya. Dan ini semualah persiapan untuk zaman itu. Jadi kita dapat menghargai yang nama wali Allah. Kita tahu yang nama wali Allah. Kita tahu yang macam mana kita akan ditakbir oleh dia. Yang nama wali Allah tu macam mana? Yang nama wali Allah itu semuanya sifatnya sifat mahmudah. Tidak ada sifat-sifat mazmumah. Nama wali Allah tu kalau kau nak tengok yang nama Mahdi tu paling-paling tidak zuhudnya macam Habib Ali bin Ja'far. Yang nama Mahdi tu paling-paling tidak ilmu itu macam Habib Hasan Syatili. Yang nama Mahdi tu paling-paling tidak tu karamahnya macam Habib Ali Habsyi. Yang nama Imam Mahdi tu paling-paling tidak dia punya kuat ibadat, kuat wiridnya tu macam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu jadi kita dah tahu tokoh-tokoh wali-wali begini. Apabila Mahdi keluar, kita tengok tepat syaratnya, tepat begitu. Dan ada pula yang mengesahkan. Di antara guru-guru kita nanti yang dapat Allah Ta'ala berikan mereka pengenalan. Jadi dengan sekarang ni secara tak langsung kita dah join the group tau. Kita dah register join group dia sebelum dia keluar. Kita tak sedar kita dah dimasukkan dalam group dia. Kita dalam grup dia. Kan kita minta apabila Mahdi keluar, kita nak ikut Mahdi keluar. Macam mana kau nak ikut? Kau tak kenal dia pun, tak tahu dia pun. Grup dia pun kau tak join dulu macam mana. Jadi dengan kita hadir ini tuan-tuan sekalian, satu perkara penting tau. Jadi kita tak sampai tersasar. Nak tunggu Mahdi kita bikin bukan-bukan. Latih pencak silat. Memang latih pencak silat tu tak ada salah, betul. Tapi bukan itu saja yang kau kena persiapan untuk jumpa Mahdi. Yang ada dah nak siapkan tim-tim yang begitu. Yang ada Allah macam-macam hal kita dengar orang sekarang ni. Tak boleh tidak. Mesti di bawah pimpinan orang alim. Mesti tuntut ilmu. Ya. Tuntut ilmu. Mahdi kan wali Allah. Mahdi kan ahli ilmuwan. Maka mana boleh kita nak di bawah dia kalau kita tidak ada ilmu, tidak ada apa. Jadi majlis-majlis hall ni bukan hanya majlis syok-syok dengan guru kita, dengan pesona-pesona, dia karamah begini, wah fantastik, kita pun wah. Bukan. Kesannya bagi diri kita, membuka minda kita, memperkenalkan kita kepada bakal pemimpin kita yang akan datang itu nanti Imam Al-Mahdi. Kalau kita tak jumpa pun kita terapkan kepada anak-anak kita. Mungkin kita akan jumpa waktunya, kita tak tahu. Kalau Allah Ta'ala dah mula latih kita tu, bermakna dah dekatlah waktunya. Boleh kok congakkan ulama, katanya sudah dekat. Jadi ini salah satu, ini hadir majlis-majlis hall ni satu persiapan untuk era pra-Mahdi. Jadi kita tahu kalau dia keluar tu macam mana, bimbingannya tu macam mana. Bukan sia-sia kita hadir majlis sini. Bukan setakat sanjung guru kita, terpesona guru kita, sayang guru kita, puji guru kita, angkat guru kita. Kalau kita buat itu pun memang dah pahala besar. Itu pun tinggi juga martabatnya. Tetapi rupanya ada sir di sebaliknya. Ada program Allah di sebaliknya. Setiap majlis-majlis hall adalah termasuk dalam program Allah dalam tim penyelamat akhir zaman. Kita akan dibimbing oleh orang-orang saleh. Kita akan dibawa oleh orang saleh. Macam mana nak tahu orang-orang saleh?
Datang majlis-majlis sini, kita dapat tahu karakter mereka macam mana, sifat-sifat mereka macam mana, tanggungjawab mereka macam mana, keprihatinan mereka macam mana, murid yang ditinggalkan mereka macam mana. Jadi kita ikut murid-murid dia. Kita semua satu tim di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hadir majlis hal ini tuan-tuan sekalian, kita belajar apa di sini, kita dapat tengok ya semua tu. Habib Hasan Syatiri tu semua zaman mereka tu, dia pada zaman dia semua, dan sebelumnya tu semua juga, termasuklah Habib Ja'far bin Ahmad, termasuklah Habib Alwi bin Shihab, termasuklah Habib Abdul Rahman Al-Masyhur, Mufti Hadramaut dulu, semua tu mengajar free of charge. Mengajar rubat tarim, tak ada upah duit 1 sen. Tak ada gaji guru, tak ada pejabat ofis gaji guru, tidak ada mereka itu semua tu. Rezeki dia punya mengajar full time, ada keluarga, ada apa semua. Rezeki tawakal pada Allah Taala full time juga. Full tawakal pada Allah Taala. Sanggup berlapar, sanggup tidak apa kekurangan makanan. Kerana apa? Dia dah serahkan jiwa raganya kerana Allah Ta'ala, untuk ilmu Allah Ta'ala, maka diserahkan macam begitu. Begitulah cara mereka semua tuan-tuan sekalian. Kalau dah sanggup begitu, semua tidak ada ambil gaji walaupun sedikit. Tak ada ambil gaji walaupun sedikit. Dan mereka mengajar betul-betul semata-mata kerana Allah Ta'ala. Di antara guru-guru awal-awal di Rubat Tarim itu, dia punya ciri-ciri dia tu. Tahan Habib Ja'far dah di Purwokerto sana. Habib Ali kan lahir di Purwokerto. Tahan dipanggil balik. Panggil balik dari Jawa, balik semula ke Tarim. Susah payah balik dengan modal sendiri, dengan kapal sendiri, untuk mengajar di sana dengan free of charge. Bukan kebalik sini, kau jadi profesor sini, gaji sekian, gaji apa. Tak ada. Susah payah di Jawa tu adalah juga orang kasih income dia, kasih apa semua. Tinggalkan semua, balik untuk apa? Balik untuk khidmat free of charge. Tak ada apa-apa. Dan Rubat Tarim tu masih nak bina tuan-tuan sekalian je. Rubat Tarim tu masih nak bina, bukan ulama-ulama Hadramaut tu suka tahu. Rubat Tarim tu ya. Rubat Tarim tu kiranya sekolahnya tu kira lewat tau. Lebih kurang dalam rubat paling tua dia di Hadramaut itulah Rubat Siwun Habib Ali Habsyi, Rubat Masjid Riyadh tu. Lepas tu baru Rubat Tarim. Kalau rubat Siwun tu lebih kurang dalam 140 tahun begitu, Rubat Tarim tu lebih kurang 120-130 tahun. Bermakna di Tarim tu, di Hadramaut tu 140 tahun daripada zaman mereka Islam, daripada zaman Rasulullah sampailah 140 tahun yang dulu tak ada sekolah tau. Kalau tempat kita tak ada sekolah tu bermakna orangnya tak belajar tau. Maknanya tempat mereka tak ada sekolah. Dia punya tempat tak ada sekolah, tapi orang dia kalau pergi negeri orang semua jadi mufti. Pelik tak negeri dia? Negeri dia tu tak ada sekolah tau. Tak ada sekolah. Jadi masa nak bikin Rubat Tarim itu, ulama-ulama meeting. Nak bikin ke tak bikin? Bukan nak bikin kelab tau. Bukan nak bikin rumah persatuan tau. Nak buka sekolah. Nak buka sekolah ke tak buka sekolah? Nak buka, mereka berunding, istikharah, pakat semua, minta isyarat wali-wali, dia punya board of management, semua wali-wali belaka. Tengok, sudah waktunya kena buka sekolah. Kenapa tak nak buka sekolah? Sebab, kenapa tak ada sekolah dan tak buka sekolah? Kerana dari dahulu, daripada zaman Nabi lah sampailah zaman sebelum sekolah, setiap rumah adalah madrasah. Setiap abah adalah mudir. Setiap ibu adalah mudirah. Setiap akak dan abang adalah mudarris. Setiap jiran dan anak jiran adalah anak murid. Dia belajar dengan ini, dia belajar sini, dia belajar dengan dia, dia belajar dengan dia, dia belajar. Jadi semua mereka tu dapat terima daripada bapa kepada bapa kepada bapa kepada bapa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ilmu mereka turun. Begitu ya. Dan kalau tahu ada orang alim sini, mereka pergi. Begitu. Tapi tidak ada buka sekolah secara umum. Kenapa dan mereka tak buka sekolah? Takut kalau dah buka sekolah, nanti bapak-bapaknya lepas tanggungjawab. Hantar anak ke sekolah, bapaknya tak jaga. Sedangkan tanggungjawab didik anak kita ialah daripada mak bapak. Lepas tu mereka dulu cukup jaga keluarga. Keluarga al-haddadnya, keluarga al-abtasnya. Kenapa? Dari keluarga ni, keluarga ilmu. Semua dia turunkan. Mereka cukup jaga. Kalau kita sekarang tak kisah keluarga, pasal apa? Sekolah mana. Mereka keluarga mereka itulah sekolah mereka. Baik itu mereka tidak ada sekolah. Tak ada sekolah. Kalau pergi negeri orang semua jadi mufti belaka.
Semua jadi mufti belaka. Sampai dah yang 300-400 tahun semua yang di tanah Melayu kita kan mufti-mufti pada habaib semua tu. Ketua Kupalo punya zaman, punya atuk-atuk semua tu. Sampai sini semua jadi mufti. Tak ada sekolah. Tempat diorang tak ada sekolah. Pergi sana belajar dengan tuan guru fulan, belajar dengan mengadap dengan atuk dia, dengan moyang dia, dengan pak saudara dia semua tu. Allah, semua gitu. Tak ada sekolah. Itu peliknya sekolah talim gitu. Dan sekolah dia tu tak ada sertifikat tau. Dulu awal-awalnya memang tak ada exam pun Habib ya. Dia tak ada exam sebab dia tak nak murid dia boleh mengaku aku dah pas sekian. Semua belajar macam gini. Belajar gini saja. Sebab kalau dia tak nak muridnya boleh bangga dengan ilmu, dia sangat jaga apa-apa yang boleh terkesan dalam hati. Sebab itu yang buat Allah Taala reject. Banyak sikit ilmu pemberian Allah Taala. Bangga ilmu itu kau punya dosa sendiri. Kau kau sedikit ilmu tapi kau ikhlas, kau dapat mengajar walau 1-2 orang. Jadilah. Tapi kalau banyak ilmu kau tak ikhlas, kau bangga aku sudah pas, aku sudah ini, aku sudah itu, habis. Sebab itu sengaja dia nak blok itu ujub, dia nak blok itu rasa bangga terhadap pencapaian, tak payah exam. Jadi tak tahu kau bagus kau tak bagus. Jadi kau tak tahu kau pas kau tak pas. Kau pandailah sendiri. Kau tak pandai kau bodoh kau tanggunglah sendiri. Dia tak ada exam. Sekolahnya tak ada exam, tak ada exam. Kemudian ni ada exam. Sampailah sekarang ada exam tapi tak ada sertifikat. Sampai sekarang kalau Darul Mustafa tu ada sertifikat tapi tak ada laku. Dia sengaja dia nak blok. Dia tak nak murid dia tu gunakan bidang agama untuk saya sudah pas sekian, saya sudah khatam kitab sekian, saya kebolehan saya sekian, kemahiran sekian. Dengan gini-gini saya nak tugas sekian, saya nak gaji sekian, tak boleh. Semua lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Lepas tu mereka datang sini, mereka rela datang sini jual niaga. Mereka rela kadang-kadang kerja awam biasa macam kita. Tapi sebetulnya semua tu adalah store ilmu dalam dada mereka semua tu. Store ilmu. Memang sekolah-sekolah mereka dulu tak ada exam pun asalnya. Kemudian ada exam tapi tak ada sertifikat. Kalau budak-budak yang dulu belajar dengan Habib Hasan Syatiri, ada kawan saya tunjuk dia punya sertifikat, apa tahu? Ni anak punya sertifikat. Buku 35 dia tu, buku 35 nak balik Habib Hasan, kau dah kat sini berapa lama? 4 tahun. Apa fiqah kitab apa? Sekian. Apa hadis kitab apa? Gini. Dia belajar sama aku 4 tahun, kitab dia khatam fiqah sampai sekian, bawah dia sign. Aku dah sertifikat dia. Itu. Dia time ada sertifikat, itu dia sertifikat dia. Allah ya. Begitu. Itu aja, begitu. Dia sengaja tak nakkan murid dia boleh bangga dengan ilmu. Istilahnya tak nak muridnya bertayang aku ni berilmu. Dia tak nak. Ada-adalah, tak adalah. Kalau kau betul-betul berilmu, kau betul-betul bagus, ini bidang Allah, kau kerja Allah. Allah yang angkatkan kau. Kau tak payah nak bilang orang aku dah belajar sekian, aku dah faham sekian. Kalau kau tak ada ilmu, kau tayang-tayang pun kau tak dapat apa-apa pun. Walau orang angkat kau pun kau tak dapat pahala, bahkan kau dapat dosa. Tetapi kalau kau ikhlas sama Allah Ta'ala, walau sedikit ilmu kau, sedikitlah kau ajar, tapi manfaat juga bagi orang. Begitu mereka punya prinsip, tuan-tuan sekalian. Begitu punya prinsip. Maka lahirlah kerana guru-guru mereka semua, gitu lahirlah murid seperti Habib Hasan Syatiri, Habib Ali Masyur, Habib Salim Syatiri semua tu. Cerita sikitlah tentang Kota Tarim ya. Habib Ali Masyur, kita kalau baca kitab Yaqut Nafis tu, tulis Habib Omar Syatiri ya. Habib Omar Syatiri, kitab Yaqut Nafis tu dia kalau sebut dia, ini kaum ibu dengar. Dia bilang orang perempuan mula datang haid umur 9 tahun. Biasanya orang perempuan mula datang haid pada usia berapa? Biasanya? Paling awal 9. Biasanya? Dalam kitab Yaqut Nafis taruh 20 tahun. Habib Masyur bilang ini kitab bukan salah print ya, bukan salah tulis. Untuk pengetahuan anda, dia bilang inilah umur perempuan-perempuan tarim dahulu punya datang haid. Umur 20 tahun. Kenapa? Kita teringat Siti Aminah bonda Nabi. Ini maulid Nabi kita cerita ya. Siti Aminah tu tak banyak orang nampak dia. Tak tahu Siti Aminah tu ini zaman jahiliah tau mereka punya hidup tu. Siti Aminah tak ada cerita tau tinggi ke, rendah ke, putih ke, hitam ke. Tak ada sebab apa, simpan orang tak nampak. Begitulah orang-orang perempuan tarim. Sebab orang-orang perempuan tarim dia dalam rumah saja. Orang dah kahwin dia tak campur dengan kakak-kakak yang dah kahwin pun tak campur. Time makan saja, bual-bual pun tidak. Time makan saja. Kalau ada cara orang dah kahwin, anak dara semua duduk satu tempat. Orang Melayu kita dulu gitu. Sebab tu kat Melaka ada loteng kan, kalau ada kena kahwin orang perempuan sini atas. Tempat-tempat kita keluar nak kahwin tu anak saudara, orang perempuan dah kahwin, orang perempuan belum kahwin, berbual dia lain, cerita dia lain. Tak bagus anak dara dengar.
Jadi anak dara simpan, tak gaul walaupun dengan perempuan dah berkahwin. Dia tak nampak laki-laki kecuali abang dia dan bapa dia dan mahram dia. Dan kalau orang nak bakar bukhur tu wangi-wangi, anak-anak dara sembunyikan dalam. Tak ada majalah, tak ada radio, suara laki-laki pun tak dengar. Pure suci. Dan itu membuatkan mereka punya kesucian tu dilambatkan oleh Ta'ala sampai umur kebanyakan mereka sampai akil balik dengan usia 15 tahun. Umur 20 tahun baru mula datang uzur. Mana tak begitu suci, maknanya mereka macam satu spesies of human being lah. Sangat pure suci. Begitu dia punya cara. Mana tak lahirkan ulama-ulama yang begitu. Ibu dia punya cara macam mana. Dan orang-orang laki-laki tarim tidaklah mula dapat mimpi kecuali dah umur 17-18 baru mimpi. Dan Habib Masyur bilang orang tarim dulu kalau dia kahwin, dah kahwinkan bapaknya nikahkan, setahun masih belum apa-apa lagi. Masih belum cakap, baru berkenal, awak apa khabar, begitu saja. Belum apa-apa lagi semua begitu. Diorang sangat pure tentang perkara-perkara begini. Mereka tak ada cemar, tak ada jejas langsung. Sebab itu cara mak bapak diorang punya didikan begitu, mak bapak diorang punya terkawal begitu. Manakan tidak daripada benih yang baik disemai dalam tempat semayan yang baik. Mana tak jadi anak-anak yang begini-begini, tuan-tuan sekalian. Mana tak jadi anak-anak yang begini, semua begitu ya. Dan kerana bapak mereka baik sampai sekarang, sampai yang dah pindah ke negeri kita pun, kita masih boleh, walaupun cara kawalannya tak sebagaimana yang ditarim, tapi kita boleh masih tengok kesan-kesan daripada bagaimana atuk nenek mereka dipelihara. Kita boleh tengok kesannya sampai anak cucu mereka yang hatta di tempat kita sekarang ni pun lain kesannya pasal atuk nenek punya cara pemeliharaan macam mana, sampai ke anak cucunya sekarang kita boleh tengok lain keluarga mereka dengan keluarga kita, lain tingkah laku mereka dengan tingkah laku mereka, lain sayang kita kepada mereka, kerana mereka lainlah anak turunan orang-orang yang terpelihara dan memelihara. Maka kita boleh berdamping dengan mereka pun hati kita rasa lain. Begitu orang-orang Tarim Hadramut dia, begitu mereka jaga sekali, begitu mereka jaga ya. Begitu cara pembelajaran dan cara hidup. Dan mereka kalau latih anak mereka sembahyang malam pukul berapa? Tadi Abid Hasan bilang, jangan tak sembahyang malam walau sedikit, bangun malam. Bukan penuntut ilmu kalau tak bangun malam. Mereka latih anak mereka bangun malam umur berapa tuan-tuan sekalian? Agak-agaknya masih dalam bedong lagi. Jadi kalau sebelum fajar tu abahnya dah awal-awal datang. 1 jam sebelum subuh, yang bawa ada baby semua, bawakan baby aku. Banyak baby kat masjid-masjid. Cuma kejutkan, bangun. Jadi budak tu dah setiap hujung malam mesti tak boleh tidur. Sampai besar tak boleh tidur. Sampai tua tak boleh tidur. Kenapa? Dah dari kecil ditanamkan, kalau hujung malam mesti dikejutkan budak tu. Bawa ke masjid. Tak kasih. Nangislah nangis. Bangun. Tak kasih tidur budak tu. Allah, tak kasih tidur. Masih dalam baby lagi. Kalau masih kecil itu, dibawa aku. Itu cara mereka punya didik anak mereka. Kenapa ekstrim sangat ya? Sebab tadikan dunia sangat ekstrim. Godaan syaitan sangat ekstrim. Tipu daya syaitan sangat ekstrim. Dia boleh buat kita jadi sejahat-jahat manusia, namun kita rasa kita sebaik-baik manusia. Itu tipu daya. Itu yang mereka takut. Sebab itu mereka sangat ekstrim jaganya. Tak kita baca surah Al-Kahfi. Kan kita baca surah Al-Kahfi setiap malam 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, nak aku kabarkan orang paling rugi, sesat jalannya, tapi mereka sangka mereka lah yang paling baik punya perbuatan. Allah punya jahat. Sebab itu punya ekstrim, mereka boleh sangka itu. Kita takut yang kita cakap ni, janganlah kita masuk dalam golongan itu ya Allah, peliharakanlah ya Allah. Dengan berkat guru-guru kita, janganlah kita termasuk dalam golongan itu. Dia boleh sangka dia sebaik-baik manusia walhali sejahat-jahat manusia. Itu kita takut. Sebab itu alim ulama tu jaga anak mereka sangat ekstrim. Kerana tipu daya sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Dari sekecil-kecil anak mereka, dia dah dijaga dengan sebegitu punya cara. Maka lahirlah anak-anak mereka. Jadi kita jangan heran macam mana boleh lahir Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri, Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, Bapa Habib Omar, batch mereka itu semua tu, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab. Semua tu punya batch semua boleh lahir anak-anak Habib Ali Habsyi semua tu. Macam mana boleh sampai lahir begitu punya anak-anak semua tu? Subhanallah, cara mak bapak mereka dididik begitu caranya. Sangat pure. Maka lahirlah anak-anak yang begitu. Dan
pada zaman kita sekarang, kita boleh tengok yang sekitaran kita. Anak cucu yang lahir daripada turunan keluarga begini, sampai sekarang, walaupun dah duduk di sekitaran kita, masih lain mereka daripada kita. Begitulah tuan-tuan sekalian, minta maaf ya sedikit perkongsian pada malam ini. Ini tak ada kira ceramah pun tidak, syarah pun tidak, sedikit perkongsian, luahan isi hati. Luahan isi hati yang kita rasa syukur pada malam ini dapat datang. Nombor satu, syukur pada kalau hari raya ya, kadang-kadang kan open house, pergi tempat tertentu, besarnya hati kita, hari raya dapat sambut tempat tertentu. Ini hari raya Nabi tau. Kita dijemput hadir sama zuriat Nabi, hadir majlis hall cucu Nabi. Allah, ni hari raya Nabi tau. Satu besarnya hati kita datang masa Maulid Nabi, dapat hadir ini, dapat bersama ni, sangat besar hatinya. Mudah-mudahan lah ini satu tanda gabul, tanda cinta aku pada Rasulullah. Allah terima mudah-mudahan ya. Kemudian pula dapat Habib Hasan Syatiri punya hall. Kita dapat dengar cerita dia, dapat rasa cinta kepada dia, dan dapatlah saling berpesan-pesan sedikit, berpesan-pesan sedikit. Begitu tuan-tuan ya. Kaum ibu, kita nak pesan sedikit sampai ranjur kita dengar ni. Sekarang ni banyak hubabah-hubabah datang, betul? Tak tahulah anda ikut jumpa hubabah-hubabah ke tidak ya. Yang hubabah-hubabah datang bukan setakat anda tengok ramai-ramai situ saja. Tengok, contohi. Itu hubabah-hubabah bukan perempuan tarim. Itulah perempuan muslim, perempuan mukmin yang sepatutnya. Bukan setakat fashion tarim, cara tarim. Itulah perempuan muslimah mukminah yang sepatutnya. Tak dilihat oleh laki-laki dan tidak melihat akan laki-laki. Mereka cukup jaga sekali. Tak ada campur gaul dengan bebas-bebas. Cermat. Mereka punya cara ada nampak laki-laki. Tak ada satu pun. Apabila hubabah datang, anda tampil, belajar dengan dia, ngadap, tengok tingkah laku dia, tengok pakaian dia. Itulah contoh Siti Fatimah. Itulah situ. Kalau kita laki-laki, kita boleh nampak pada habaib macam mana. Nak tengok serban dia, tengok cara dia. Begini aku tengok yang aku baca dalam kitab Syama'il, akhlak-akhlak mereka semua. Kalau orang perempuan nak tengok siapa, inilah hubabah-hubabah. Ketahuilah, hubabah-hubabah yang datang tu semua tu bukan calang-calang orang. Ada di antara mereka tu waliyah-waliyah. Ketahuilah, mereka tu semuanya tu level itu muftiyah. Bahkan laki-laki banyak rujuk dengan dia tentang fatwa-fatwa. Anda dapat belajar dengan dia, bukan hanya setakat jumpa dia, tengok dia saja. Belajar, tengok, ikut dia. Walau dapat jumpa dia 2-3 hari saja pun, dia datang sini sekali 1 sesi, 2 sesi saja. Ambil, ikut. Kalau anda perlu ubah. Allah Ta'ala datangkan satu penyelamat. Kita tak jumpa Siti Fatimah, tak jumpa Siti Khadijah, tak jumpa Siti Aisyah, tetapi kita jumpa hubabah-hubabah, kita datang ambil contoh dia tu pakai. Tertib dia tu pakai, cermat dia tu pakai, kemas dia tu pakai. Allah, itu satu keberuntungan anda kalau dapat tengok ini hubabah-hubabah datang. Bukan setakat ramai dia datang, kita tengok, wah suka hubabah kita begitu begini. Bukan untuk anda tengok kalau ada yang selisih dengan tingkah laku kita, ubah. Itu satu contoh yang Allah tak datangkan. Kembalikan. Kalau kita lah, umpamanya lah, selama ini awak bikin kuih keras, tak lembut. Sekali tak betul orang datang bikin kuih, bukan main punya sedap, bukan main punya lembut, bukan main punya lemak. Tengoklah apa resipi dia, ubahlah kuih kita. Ikut resipi dia, itu yang betul namanya. Sekali kelamaan ni ketinggalan itulah resipi kita itulah paling sedap. Sekali kita rasa orang lain punya sedap, dan kau jangan bilang itu resipi negeri dia, resipi kampung dia. Itulah resipi yang sepatutnya. Jadi kau tengok bapa-bapa, itu bukan setakat perempuan tarim, itulah Rasulullah punya. Abi Umar kalau bilang tentang pakaian mereka itu bukan pakaian tarim, itu bukan pakaian Hadramut, itulah pakaian wanita Rasulullah. Itulah wanita yang di bawah Rasulullah. Itu punya cara bukan cara budaya Arab sekalipun. Bahkan budaya Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah, yang tak dihidupkan sekarang ini oleh kecuali orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah. Jadi yang datang kepada anda tu semua muftiyah tau. Muftiyah. Dan mereka mengajar di sana tu semua kitab-kitab Majmu', Tuhfah, Nihayah, mereka mengajar di sana semua tu. Levelnya tinggi-tinggi semuanya tu. Bahkan ada di antara mereka tu, dia punya kufu dia bukan main tinggi, sampai tak layak tengok yang laki-laki yang setara dengan dia pun susah nak cari sama dia, kecuali ada 2-3 orang saja yang sama dengan dia tara. Ada tak ada, yang ada tak ada mereka tu di antara hubabah-hubabah yang datang ni, di antara kufu dia mereka punya tinggi, sampai nak cari laki-laki yang satu level dengan dia, yang layak kahwin dengan dia, tak ada. Sampai dia kahwin lewat. Sampai ada tak ada 1-2 laki-laki yang boleh level sama dia, punya tinggi, perempuan sana punya ilmu. Sama dikahwinkan juga, diminta, wahai Habib Fulan,
sudi terima anak kami ini kerana ilmu dia tinggi. Habib tu dah tua, dah ada anak, dah ada cucu. Pasal tengokkan perempuan ini tinggi, punya kufu, tak boleh aib dijatuhkan, dikafirkan kepada yang tak kufu ilmunya. Maka Habib ini ambil. Begitu mereka punya jaga. Jadi yang anda jumpa tu babah-babah ialah orang jenis gini. Ilmunya tinggi sekali, ilmunya tinggi. Muftiah, waliah. Dengar cakap mereka, pegang cakap mereka. Beruntung, beruntung, jangan lepas. Beruntung dapat jumpa orang lain sedang asyik dengan hiburan sana sini, dengan persembahan sini. Anda ditarangi oleh contoh Siti Fatimah, contoh Siti Khadijah, Siti Aisyah. Allah, orang daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh nampak depan mata anda sendiri. Ikut contoh, ikut contoh. Kalau anda perlu ubah keadaan anda. Kalau anda perlu cari dekat kepada mereka, dekat. Selamat. Tak ada mana tak selamatnya. Yang orang takut, betul ke? Selamat ke? Sesuai ke? Tak ada mana yang nama kalau syariat Rasulullah tu tak sesuai. Di mana negeri, di mana tempat, di mana zaman sekalipun, tak ada mana yang nama syariat Rasulullah tak sesuai. Semuanya sesuai belaka. Semuanya sesuai belaka. Mudah-mudahanlah kita dirahmati Allah Ta'ala, diampunkan dosa. Mudah-mudahan diberkati senantiasa, ya. Diberkati. Tadi pagi saya hadir. Kita ada maulid di Simpang Renggam di madrasah. Balik terus sekolah Habib Husin. Sekolah Habib Husin, Simpang Renggam, Habib nak singgah bawa kawan-kawan. Oh, dia punya suka, kita dah terbaca dalam rumah dia. Di antara Habib Husin pesan tadi pagi, dia bilang kalau kita sayang guru kita, kita kena sayang anak dia, kena sayang murid dia. Dan jangan pandang dia tu ada ilmu ke tak ada ilmu, tu bahagian Allah Ta'ala beri. Tapi kita kena sayang orang yang diturunkan oleh dia. Begitu, ya. Jadi kita pada malam ini kita tak jumpa Habib asalnya, tapi kita jumpa murid-muridnya. Kita jumpa murid-muridnya. Kita tak jumpa Habib Fulan, tapi kita jumpa anak cucunya. Kita jumpa anak cucunya. Memuliakan yang bersama dengan kita bermakna memuliakan di atas mereka itu. Dan atas mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Minta maaf tuan-tuan sekalian, ya. Minta maaf, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama